الفاتحة لحضرة النبي المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم وعلى شفاء البلاء وشفاء أعداء سوء الغيث والفرج جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات وعنية الله سبحانه وتعالى يغفر لنا ذنوبنا ويسر لنا أمورنا ويغفر لنا جميع حجنا ويرفعنا في العليين مع الحبيب المصطفى طه الأمين سيد الخلق أجمعين. وعنية الله سبحانه وتعالى يجعل في هذه المجالس الخير والنفع والبركة لنا ولجميع الحاضرين يا رب العالمين، وعلى كل صالحة نواها سلف الصالح عند بدء دروسهم يا رب العالمين، وخصوصا عند بدء قراءة كتاب الشمائل المحمدية. اللهم أدخل نياتنا مع نيات الصالحين عند قراءة هذا الكتاب الكريم. اللهم إنا نسألك يا أرحم الراحمين ببركة هذا الكتاب المبارك يا رب العالمين أن تكرمنا يا إلهنا يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين برؤية حبيبك محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وترزقنا أن نكون معه في جنة الخلد في جنة الخلد يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين. على هذه النية وعلى كل نية صالحة يا رب العالمين، ونية أن الله سبحانه وتعالى يزيد شوقنا ومحبتنا إليه وتمسكنا وتعلقنا به يا رب العالمين، وعلى كل نية إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله. آمين آمين يا رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آل كل وصحب كل أجمعين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت يا حي يا قيوم تجعل الحزن إذا شئت سهلا سهلا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه بها قولي يا رب العالمين. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على تمسك كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والدعاء إلى الهدى ودلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. السلام عليكم. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mudahkan untuk kita pada hari ini, hari yang mulia yang penuh dengan berkat dan rahmat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk kita mula bacaan kitab Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah lil Imam At-Tirmidzi rahimahullah ta'ala, wa nafa'na bi'ulumi wa 'ulumikum fid dharain. Allahumma amin ya rabbal alamin. Kitab ini adalah di dalamnya hadis baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dan kitab ini menjaga ataupun fokus pada hidupan baginda Nabi Muhammad SAW, bagaimana pada hidupannya, makanannya, minumannya, pakaiannya, dan juga adalah pada sunnah-sunnahnya. Lebih pada satu jenis daripada sunnah adalah pada sunnah qauliyah dan juga fi'liyah dan juga taqririyah. Sunnah qauliyah adalah sunnah yang pada perkataan apa yang Nabi SAW kata pada amalan ini ataupun pada bab ini ataupun pada kerja ini. Dan sunnah fi'liyah, apa Nabi SAW buat perbuatan yang itu panggil sunnah fi'liyah. Dan sunnah taqririyah adalah yang Nabi SAW lihat adalah sahabat yang buat, dan kemudian Nabi SAW aqarrahum ala dhalik, yani Nabi SAW kata badannya na'am, seperti mana seperti mana ada banyak pada sunnah juga taqririyah. Jadi qauliyah, fa'liyah, taqririyah, tiga pada jenis pada sunnah. InsyaAllah ta'ala kita akan buat seperti mana setiap tahun kita buat bacaan kitab ini. Kita akan baca dalam bahasa Arab awal, kemudian kita baca dalam bahasa Melayu terjemahan. Dan amalan ini kita akan buat sama-sama. Siapa-siapa nak baca boleh, InsyaAllah subhanahu wa ta'ala. Biasa tahun lepas kita hanya susunlah siapa yang nak baca, supaya kita tak panggil lama tunggu orang baru ada. Jadi kita susun siapa nak baca, sudah tulis namanya. Kalau boleh hari ini saya nak baca terjemahan, jadi kita panggil lah.
Silakan, sila baca, sila baca. Jadi kita bantu sama-sama biiznillah subhanahu wa ta'ala. Sedikit pada peringatan untuk diri saya dan juga kepada semua yang hadir dalam majlis ini. Yang kita nak buat adalah bacaan kitab Syama'il Al-Muhammadiyah yang ada badannya hadis-hadis baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang kita perlu buat di masa kita nak baca kitab ini? Bismillah. Nah, Masya Allah. Apa yang kita perlu buat di masa nak baca kitab ini? Satu, setiap kali kita dengar nama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita salawat atas baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini adalah di masa baca kitab. Taib. Adalah sebelum masa baca kitab, kalau kita nak mula tertibkan apa perkara ataupun benda yang kita perlu buat di masa nak baca hadis baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ada sebelum dan ada semasa kita buat. Yang sebelum kita baca hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, yustahab, bukan wajib, yustahab adalah orang yani mandi dan juga yata'attar, maksudnya pakai minyak wangi, dan hadir, duduk dalam penuh adab dengan hormat di dalam majlis seperti ini. Kan Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu, kalau tak silap, نعم أو الإمام مالك رضي الله عنه والله أعلم. نعم, كان يتعطر. Dia adalah seorang yang di masa hadir pada majlis pada tahdis majlis hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah dia mandi, pakai minyak wangi, pakai baju yang terbaik yang dia ada. Subhanallah. Jadi ini adalah di antara adab-adab kita lakukan di masa kita nak baca hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Satu lagi adalah kita setiap kali dengar nama Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita salawat. Mungkin kita satu hari baca 20 hadis, 30 hadis, lebih kurang 50. Jadi kalau katalah kita salawat 50 kali, 50 baca 50 hadis. Kita salawat apabila kita baca dalam bahasa Arab 50 kali. Kemudian dalam bahasa Melayu pun 50 kali. Ini dah 100 kali. Di masa mula hadis dan habiskan hadis adalah pun kita hari itu macam kita buat cara ini, kita dimulai Allahumma salli ala sayyidina Muhammad ala sayyidina Muhammad, kemudian mula terjemahan, kemudian habis terjemahan kita sebut Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Jadi kita dapat 2 kali. Jadi katalah kita dapat maknanya 200 kali. Sekali dalam bahasa Arab, sekali dalam bahasa Melayu, sekali bermulaan, sekali habis. Maknanya 4 kali 50, maknanya adalah kita dapat 200 kali salawat atas baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada bacaan yang kita buat untuk 50 hadis ataupun sebagainya. Dan di masa adalah dengar dalam bahasa Arab, yang faham bahasa Arab, alhamdulillah, bagus. Dengar kita yang tak faham bahasa Arab, apa nak buat? Dengar, berkat insya-Allah. Tapi elok juga kita ada tasbih dengan kita. Kita guru tengah baca hadis tu, kita salawat, banyak salawat. Gunakan masa dengan benda yang baik. Gunakan dengan benda yang bagus, insya-Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan insya-Allah mendapat manfaat lebih banyak biiznillah subhanahu wa ta'ala. InsyaAllah benda ni kita akan buat sama-sama. Jadi insyaAllah kita usaha biiznillah subhanahu wa ta'ala untuk setiap orang dalam kumpulan ini join dengan kita insyaAllah untuk bacaan kitab ini. Maksud kita sama-sama buat. Siapa-siapa nak baca boleh insyaAllah. Kita akan bagi. Kita akan baca dalam bahasa Arab dulu satu hadis, kemudian baca terjemahan. Satu hadis, baca terjemahan. InsyaAllah kita akan buat seperti ini. Hanya kena cepat sikit. Maksudnya di masa baca terjemahan, okey, saya dah habis bacaan hadis tu dalam bahasa Arab. Okey, silakan. Terus baca. Jangan kita nak tunggu lama, supaya kita gunakan masa untuk bacaan. Sebab kita akan buat benda ni setiap hari dari sekarang sampai bulan Rabiul Awal insya-Allah, sampai 12 Rabiul Awal. Setiap hari kita akan buat insya-Allah bacaan. Hanya pada bacaan kitab ini
mungkin kita sampai maksimum sampai 7.30. Maksud kita akan tamatkan kelas kita pada pukul 7.30. Kenapa 7.30? Kenapa tak boleh lebih? Bukan tak boleh, boleh kita buat lebih. Tapi kita tak nak buat kelas ini berat pada orang. Biarlah orang dia dengar hadis ini di masa nak pergi kerja, dalam kenderaan contohnya boleh dengar, ataupun tidak mengganggu pada siapa-siapa. 7.30 kita tamatkan kelas ni, insya-Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala mudahkan untuk kita sama-sama biiznillah. InsyaAllah cukup ni permulaan. Nanti insyaAllah kita akan cakap lagi tentang adab dan juga kelebihan solawat setiap kali kita cakap sikit-sikit tentang bab ini insyaAllah. Kita mula dengan bacaan kitab ini dulu dengan kita kenalkan siapa yang menulis kitab ini. Siapa Imam Tirmizi itu? Siapa dia? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam. التعريف بالإمام الترمذي رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وعلومكم في الدارين اللهم آمين. هو أبو عيسى محمد بن عيسى بن عمر بن موسى الضحاك الترمذي. Ini adalah salah seorang ulama yang tadi yang tuliskan kitab ini, Imam Tirmizi rahimahullah taala. Dia daripada tempat namanya dipanggilkan Imam Tirmizi nisbah kepada tempatnya. Nisbah kepada tempatnya. Dia lahir di tempat fi qaryah Bu atau Bau. Wallahu alam Bu. Itu adalah tempat dekat Nahar Jihun. Dia lahir pada tahun 209. Nah, sifatnya adalah dia di antara ulama yang besar tentang ilmu hadis dan juga dia kira di antara huffaz. Huffaz adalah maksud orang yang hafal hadis banyak, hafal hadis dari Nabi Muhammad SAW. Dan dia seorang yang menulis kitab, musannif lil kutub. Nah, ذاكر آية في الإتقان فقيه وكان ضريرا. Dia adalah seorang yang itqan, maksudnya hafalannya pada hadis Nabi SAW kuat, dan dia juga orang yang menjaga kepada hadis baginda Nabi Muhammad SAW. Dan juga orang itu adalah dia adalah darir. Apa maksud darir? Buta, tidak boleh lihat, tapi hatinya Masya Allah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Siapa guru Imam Tirmizi rahimahullah ta'ala? Guru-gurunya adalah Imam Bukhari rahimahullah ta'ala dan juga Imam Muslim. Imam Bukhari yang menulis kitab Sahih Al-Bukhari, dan Imam Muslim yang menuliskan kitab Sahih Imam Muslim. Naam. Dan juga Imam Abu Dawud Sahibus Sunan, dan juga adalah Qutaibah bin Sa'id Al-Thaqafi dan selainnya. Apa nama kitab-kitab Imam Tirmizi rahimahullah ta'ala? Di antara kitab-kitabnya, kitab Al-Jami' Al-Kabir yang dikenalkan dengan Sunan At-Tirmizi. Dia kira di antara satu kitab yang 6 yang dikira di kita dalam ilmu hadis, ada 6 kitab yang masyhur. Ini adalah kitab Jami' Tirmizi, adalah Sunan Tirmizi apa dipanggilkan adalah di antara kitab yang di antara kitab yang 6 itu. Dan juga adalah kitab Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah, kitab yang kita baca sekarang. Ini adalah 2 kitab yang jumpa untuknya. Nah, dan ada lain pada kitab-kitab ini. Apa ulama kata tentang Imam Tirmizi rahimahullah ta'ala wa nafa'na bi ulumi wa ulumikum fid darain Allahumma amin. Qala Abu Sa'id Al-Idrisi kana yudrabu bihi al-masal fil hifz. Kata Imam Abu Sa'id Al-Idrisi, Imam Tirmizi rahimahullah ta'ala salah seorang yang dia jadi contoh kepada yang lain untuk hafalannya. Dia hafal hadis kuat pada hafalan hadis. Hafal hadis, ingatan dia pada hadis kuat. Masya Allah. Dia darir, dia adalah buta, tapi Masya Allah, Allah SWT bagi dia kelebihan untuk hafal banyak hadis baginda Nabi Muhammad SAW. وقال الحاكم سمعت عمر بن مالك يقول مات البخاري فلم يخلف بخراسان مثل الترمذي في العلم والحفظ والورع والذنب. Dia kata Imam Hakim, saya dengar Umar bin Malik berkata, Mat al-Bukhari, Imam Bukhari sudah meninggal, dan tidaklah tinggal siapa-siapa selain tidaklah tinggal siapa-siapa seperti mana Imam
Imam Tirmizi dekat tempat Khurasan, tempat itu. Dia adalah salah seorang yang hebat daripada pelajar-pelajarnya, dan contoh dan dia adalah orang yang yudrab bihil masal. Nah, Khurasan Mr. Tirmizi, dia adalah seorang yang hebat ilmunya dan juga hafalannya, ingatannya, dan juga wara' dan zuhud, dan dia adalah orang yang zuhud pada dunia ini. Dia ada wara', dia ada zuhud dekat dunia ini. Ini kata-kata bunyi tentang Imam Tirmizi rahimahullah ta'ala. Dia, kita kata tadi, dia adalah tilmiz ataupun pelajar kepada Imam Al-Bukhari. Jadi dia kata selepas Imam Bukhari dah tak ada, uh, orang yang hebat pada bab hadis adalah dikirakan iaitu Imam Tirmizi rahimahullah ta'ala. Di tempat itu adalah Imam Tirmizi rahimahullah ta'ala. Wafatnya انتقل إلى رحمة الله تعالى في الثالث عشر من شهر رجب سنة 279 للهجرة. Dia meninggal wafat pada 13 pada bulan Rajab pada tahun 279 Hijrah, dan dibumikan di Turmuz, di satu tempat namanya Turmuz. Nah, هذا والله تعالى أعلم بالصواب. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم انفعنا ببركتهم. اللهم انفعنا ببركتهم يا أرحم الراحمين. اللهم انفعنا يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين. Mari kita insyaAllah baca Fatihah dia kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada imam-imam, dan juga kepada atas niat Allah Subhanahu wa taala mudahkan untuk kita bacaan kitab ini, dan atas setiap niat untuk diri kita di antara, dan juga di antara niatnya ialah untuk jadi bacaan kita kepada kitab ini untuk menambahkan lagi kasih sayang kepada baginda Nabi Muhammad SAW, menambahkan kita rindu kepada baginda Nabi Muhammad SAW, menambahkan lagi adalah kita sayang pada baginda Nabi Muhammad SAW, menambahkan kita untuk amalkan dengan sunat baginda Nabi Muhammad SAW, dan atas setiap niat yang baik untuk diri kita, seperti mana orang yang saleh niat apabila membaca kitab ini, ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah nawaha syarafus salih ila hadrat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Naftitih insyaAllah al-majlis. Kita mulakan sebelum bacaan dengan salawat 10 kali insyaAllah. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام الحافظ أبو عيسى محمد بن عيسى بن سورة الترمذي رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. نعم. Afwan, saya lupa nak maklumkan untuk semua, ada satu, sebelum kita mula, ini munasabah untuk kita baca hadis itu. Ada satu hadis yang guru-guru hadis mula majlisnya dengan bacaan hadis itu, iaitu panggil hadis Ar-Rahmah. Hadis Ar-Rahmah. Hadis Ar-Rahmah. Hadis ini digunakan untuk permulaan kelas-kelas hadis, dan dia kira panggil hadis al-musalsal bil awwaliyah. Hadis al-musalsal bil awwaliyah. InsyaAllah subhanahu wa ta'ala kita akan baca hadis itu dulu. Nanti insyaAllah pada kelas depan saya keluarkan sanadnya. Saya subhanallah lupa nak keluarkan failnya supaya tak ambil masa sekarang. Ada failnya dalam laptop ni. Nanti insyaAllah saya keluarkan biiznillah subhanahu wa ta'ala.
ada isnadnya. Aku insyaallah seperti mana seperti mana saya belajar dengan guru-guru saya, hadis musalsal bil awaliyah saya ambil daripada lebih pada satu guru. Di antaranya adalah Sayyidi Syekh Abu Huda Al-Yaqubi, guru saya, dan juga adalah daripada Syekh Naim Ar-Rususi, dan juga Syekh Umar Nashukati, dan juga adalah pada Syekh daripada Syekh Mujir Al-Khatib, dan juga adalah daripada guru-guru saya juga dekat Yaman, dan juga ada beberapa guru yang saya dapat badannya. Dan juga adalah beberapa guru daripada negara Mesir seperti mana Syekh Yusri Jabir, Alhamdulillah, dan ramai pada guru. Sebab ini adalah kira di antara hadis yang pertama yang kita dengar apabila kita nak dengar hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi panggil Oh, hadis al-musalsal bil awwaliyah. Al-hadis musalsal bil awwaliyah. Hadis ini bersanad muttasil insyaallah subhanahu wa taala. Hadis ini adalah Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Bunyinya adalah ar-rahimuna yarhamuhumur rahmanu tabaraka wa ta'ala irhamu man fil ard yarhamukum man fis sama'. Ada pada riwayat hadis ini ar-rahimuna yarhamuhumur rahman irhamu man fil ard yarhamukum man fis sama'. Tidak ada tambahan tabaraka wa ta'ala. Dan ada pada riwayat yang lain, pada hadis yang sama, tapi adalah pada diriwayatkan juga rahimuna yarhamuhumur rahmanu tabaraka wa ta'ala irhamu man fil ard yarhamukum man fis sama'. Dan juga adalah pada riwayat pada yarhamukum adalah pada dua cara bacaannya, yarhamkum dan yarhamukum man fis sama'. Nah, فأقول هذا أول حديث إن شاء الله أسمعكم إياه. Ini hadis yang pertama yang saya sampaikan kepada kamu. InsyaAllah dikirakan hadis al-musalsal bil awaliyah, dipanggilkan hadis musalsal bil awaliyah. Mudah-mudahan insyaAllah nanti insyaAllah kita share isnadnya biiznillah subhanahu wa ta'ala. Jadi insyaAllah hadha awal hadis insyaAllah ajaztukum bihi. Ini hadis yang pertama yang saya riwayatkan dan juga saya ijazahkan kepada kamu semua. Kata qabilna al-ijazah. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. باب ما جاء في خلق باب ما جاء في خلق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ويسند متصل الإمام الترمذي رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وعلومكم في الدارين اللهم آمين. قال الإمام الحافظ أبو عيسى محمد بن عيسى بن سورة الترمذي رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وعلومكم في الدارين اللهم آمين. أخبرنا أبو رجاء قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه سمعه يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ليس بالطويل البائن ولا بالقصير ولا بالأبيض الأمهق ولا بالآدم ولا بالجعد القطر، نعم، ولا بالسبط. بعثه الله تعالى على رأس 40 سنة، فأقام بمكة 10 سنين وبالمدينة 10 سنين، وتوفاه الله على رأس 60 سنة، وليس في رأسه ولحيته 20 شعرة بيضاء. صلى الله عليه يا سيدي رسول الله. Nah, siapa nak tolong baca terjemahan? saya baca Syekh ya. Okey. Nanti baca sekurang-kurangnya dalam 3 hadis ya. Okey. Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Anas bin Malik radhiyallahu anhu menyatakan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, tidak terlalu tinggi, tidak terlalu rendah. Kulitnya tidak putih melepak, tidak pula hitam. Rambutnya tidak berketak, ketak kerinting. Tidak pula lurus. Allah Subhanahu Taala mengutuskan baginda menjadi rasul ketika umurnya 40 tahun. Baginda tinggal di Mekah selama 10 tahun dan di Madinah 10 tahun. Maka Allah Subhanahu Wa Taala mewafatkan baginda pada umur 60 tahun dan tiada uban di atas kepalanya dan janggutnya melebihi 20 helai. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Nah, dikatakan dalam hadis ini umur baginda Nabi Muhammad SAW ketika wafat adalah umurnya 60. Ini adalah dikatakan pada nombor, macam kata 60-an. Seperti itu. Lakin ar-rajih, yang qaul yang kuat tentang bab ini adalah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wafat pada umur 63 tahun.
Dan masa dakwanya adalah daripada 40 hingga 63 adalah maknanya 23 tahun dia dakwah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallam. Nah, hadis yang seterusnya. وبإليه حدثنا حميد بن مسعدة البصري حدثنا عبد الوهاب الثقفي عن حميد عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ربعة ليس بالطويل ولا بالقصير حسن الجسم وكان شعره ليس بجعد ولا سبط أسمر اللون إذا مشى يتكفأ صلى الله عليه وسلم. نعم سيري. Allahumma salli ala Muhammad. Anas bin Malik radhiyallahu anhu menyatakan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma salli ala Muhammad, sederhana tadi sebut baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu kira dah salawat, tak perlu salawat lagi sekali. Okey Syekh. Bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sederhana tinggi, tidak terlalu tinggi, tidak terlalu rendah. Tubuhnya cantik, rambutnya tidak kerinting, tidak pula lurus. Kulitnya putih kemerahan dan bila baginda berjalan sedikit condong ke hadapan. Allahumma salli ala Muhammad. وبه حدثنا محمد بن بشار يعني العبدي حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن أبي إسحاق قال سمعت البراء بن عازب يقول كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رجلا مربوعا بعيد ما بين المنكبين عظيم الجمة إلى شحمة نعم إلى شحمة عليه حلة حمراء ما رأيت شيئا قط وأحسن منه صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد. Al-Bara bin Azib radhiyallahu anhu menyatakan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah seorang yang sederhana tinggi. Bidang dadanya, rambutnya lebat menyentuh hujung telinga di bahagian bawah. Baginda memakai pakaian berwarna merah. Aku tidak pernah melihat sesuatu pun yang terlebih elok daripadanya. Allahumma salli ala Muhammad. Terima kasih Syekh. Sama-sama. Okey, orang lain standby untuk bacaan. Nah, salawat, pada salawat kita sebut apa-apa jenis salawat. Kita, kalau boleh kita cari salawat yang ringkas supaya kita gunakan masa. Sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi wasallam boleh, sallallahu alaihi wa alihi wasallam boleh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad boleh. Apa-apa yang ringkas lah, insya-Allah Subhanahu wa taala. Wa bihi ilayhi hadatsana Mahmud bin Ghailan. Apa tu wa bihi ilayhi? Wa bihi ilayhi. Macam di masa saya baca hadis, awal mula hadis, sebelum mula hadis tu saya sebut apa? Wabihi ilaihi. Apa maksud wabihi ilaihi? Dengan bab ini, dengan hadis ini adalah ilaihi kepada bisa, dan juga dengan sanad muttasil kepada Imam Tirmizi pada bab ini adalah saya baca hadis ini. Bihadzal bab, dalam bab ini dengan sanad muttasil kepada Imam ilaihi kepada Imam Tirmizi rahimahullah taala, jadi kita baca hadis ini, itu maksud bihi ilaihi, lebih kurang maknanya seperti itu. Wa bi ilaihi hadatsana Mahmud bin Ghailan qala hadatsana Waki' hadatsana Sufyan an Abi Ishaq an al-Bara' ibn Azib radhiyallahu anhu qala ما رأيت في ذي لمة في حلة حمراء أحسن من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم له شعر يضرب منكبيه بعيد ما بين المنكبين لم يكن بالقصير ولا بالطويل. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Al-Bara bin Azib radhiyallahu anhu menyatakan, aku tidak pernah melihat seorang di dalam pakaian merah berambut panjang hingga melebihi bawah telinga ke bahu, terlebih tampan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rambutnya menjulur hingga ke bahu, dadanya bidang, dia tidak terlalu rendah dan tidak terlalu tinggi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. وبه حدثنا محمد بن إسماعيل حدثنا أبو نعيم حدثنا المسعودي عن عثمان بن مسلم عن عثمان بن مسلم بن هرمز عن نافع بن جبير عن نافع بن جبير بن مطعم، عفوا بالكسر العين، عن نافع بن جبير بن مطعم، نعم، عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال لم يكن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالطويل ولا بالقصير، شثن الكفين والقدمين، ضخم الرأس، ضخم الكراديس،
طويل المسربة، إذا مشى تكفأ تكفؤا كأنما ينحط من صبب، لم أر قبله ولا بعده مثله صلى الله عليه وآله وسلم. نعم. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu menyatakan, potongan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak terlalu tinggi dan tidak rendah. Tapak tangan dan tapak kakinya tebal. Kepalanya besar, tulang sendinya besar, bulu dadanya panjang. Apabila baginda berjalan, jalannya tegap seolah-olah dia sedang menuruni bukit. Aku tidak pernah melihat seorang pun yang menyerupai baginda sebelum maupun selepas kewafatan baginda sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. وبه حدثنا سفيان بن وكيع حدثنا أبي عن المسعودي بهذا الإسناد نحوه بمعنى. Kalau tak silap ini tak ada terjemahan dalam kitab semua. Sufyan ibn Waqi' radhiyallahu anhu menyatakan ini ke Syekh? Ya, ada? Ada. Okay. Sufyan ibn Waqi' radhiyallahu anhu menyatakan, ayahku menceritakan dari Al-Mas'udi dengan sanad yang sama, matan seumpamanya dan pada maknanya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. وبه حدثنا أحمد بن عبدة الضبي. نعم. وبه حدثنا أحمد بن عبدة الضبي البصري وعلي بن حجر وأبو جعفر محمد بن الحسن وهو ابن أبي حليمة، والمعنى واحد. قالوا حدثنا عيسى بن يونس عن عمر بن عبد الله مولى غفرة قال حدثني إبراهيم بن محمد من ولد علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال كان علي إذا وصف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال لم يكن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالطويل الممغط ولا بالقصير المتردد، وكان ربعة من القوم، لم يكن بالجعد القطط ولا بالسبط، كان جعدا رجلا، ولم يكن بالمطهم ولا بالمكلثم، وكان في وجهه تدوير، أبيض مشرب، أدعج العينين، أهدب الأشفار، جليل المشاش والكتد، أجرد ذو مسربة، شثن الكفين والقدمين، إذا مشى تقلع كأنما ينحط في صبب، وإذا التفت معا بين كتفيه خاتم النبوة وهو خاتم النبيين، أجود الناس صدرا، وأصدق الناس لهجة، وألينهم عريكة، وأكرمهم عشرة، من رآه بديهة هابه، ومن خالطه معرفة أحبه، يقول ناعته لم أر قبله ولا بعده مثله صلى الله عليه وسلم. قال أبو عيسى سمعت أبا جعفر محمد بن الحسين يقول سمعت الأصمعي يقول في تفسير صفة النبي صلى الله عليه وآله وسلم الممغض الذاهب طولا، وقال سمعت أعرابيا يقول في كلامه تمغط في نشابته أي مدها مدا شديدا، والمتردد الداخل بعضه في بعض قصرا، وأما القطيط فالشديد الجعودة، والرجل الذي في شعره حجونة أي تثن قليلا، وأما المطهم فالبادن الكثير اللحم، والمكلثم المدور الوجه، والمشرب الذي في بياضه حمرة، والأدعج الشديد سواد العين، والأهدب الطويل الأشفار، والكتد نعم مجتمع الكفين وهو الكاهل، والمسربة هو الشعر الدقيق الذي كأنه قضيب في الصدر إلى السرة، الشثن الغليظ الأصابع من الكفين والقدمين، التقلع أي يمشي بقوة، والصبب الحضور، يقال انحدرنا في صبوب وصبب، وقوله جليل المشاش يريد رؤوس المناكب،
والعشرة الصحبة، والعشير الصاحب، والبديهة المفاجأة. يقال بدهته بأمر أي فاجأته به. نعم. صلى الله عليه وسلم رسول الله. Silakan. Nah, Hadis yang ke-7 kan, Syekh? hadis nombor 7 ya. Hadis ni, nah, silakan. Sila baca. Sekejap. Oh, saya dah pergi tempat lain tadi. Nah, siapa nak baca? Ustazah Mu'mirah, mana Ustazah? InsyaAllah, bismillah. Allahumma Okey, salli silakan, ala Tuan Sayyidina Hamid. Muhammad. Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu menggambarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai seorang yang tidak terlalu tinggi, tidak terlalu pendek. Seorang yang sederhana di kalangan kaumnya. Rambutnya tidak kerinting, tidak pula lurus mengurai. Wajahnya tidak terlalu bulat, kulitnya putih kemerah-merahan. Anak matanya hitam pekat, bulu matanya lentik. Bahunya lebar, tidak berbulu. Dadanya berbulu, tapak tangan dan kakinya tebal. Ketika berjalan seolah-olah dia menuruni curam. Apabila baginda menoleh dengan seluruh badan. Di antara dua bahunya terdapat tanda kenabian, yakni khatamun nubuwah. Baginda adalah Nabi yang terakhir, seorang yang paling baik hatinya, paling benar percakapannya, paling lemah lembut tindakannya, paling mulia cara pergaulannya. Sesiapa yang pertama kali melihatnya akan menjadi segan, gerun padanya. Sesiapa yang telah bergaul mengenalinya akan mencintainya. Sesiapa yang cuba menggambarkannya akan berkata, tiada siapa pun yang menyamai baginda sama ada semasa hidup maupun sesudah kewafatan baginda sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Nah, alihi wasallam. barakallahu fikum. Yang tambahan tadi yang saya baca, qala Abu Isa, ini kalau tak silap tak ada terjemahan. Sebab dia di masa Ustazah baca terjemah, dia sudah boleh kata sudah gunakan apa yang saya baca tadi dekat bawah untuk gunakan untuk terjemah dalam bahasa Melayu. Jadi macam ni yang qala Abu Isa sami'tu Abu Ja'far, itu semua itu diterangkan apa maksud perkataan-perkataan yang sebelum ini. Ya, barakallahu fikum. Dalam kitab ini mungkin ada benda kadang-kadang tak ada dalam kitab kamu semua, untuk tak ada dalam terjemahan. Sebab dia bukan daripada hadis, itu adalah tambahan untuk terangkan daripada Imam Abu Isa. Tu siapa Abu Isa? Imam Tirmizi maksudnya. Itu maksud. Itu ada pada kata-kata Imam Tirmizi untuk terangkan tentang hadis itu. Jadi kadang-kadang tidak ada dalam terjemahan dalam kitab kami semua. Ya Allah. Bismillah. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. وبه إليه حدثنا سفيان بن وكيع قال حدثنا جميع بن عمير، نعم، بن عبد الرحمن العجلي إملاء علينا من كتابه. قال حدثنا رجل من بني تميم من ولد أبي هالة زوج خديجة يكنى أبا عبد الله عن ابن لأبي هالة عن الحسن بن علي رضي الله عنهما قال سألت خالي هند بن أبي هالة وكان وصافا عن حلية النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأنا أشتهي أن يصف لي منها شيئا أتعلق به. فقال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ضخما مضخما يتلألأ وجهه تلألؤ القمر ليلة البدر أطول من المربوع وأقصر من المشذب عظيم الهامة رجل الشعر إن انفرقت عقيقته فرقها وإلا فلا يجاوز شعره شحمة أذنيه إذا هو وفرة. نعم. أزهر اللون واسع الجبين أزج الحواجب سوابغ في غير قرن بينهما عرق يدره الغضب أقنى العرنين. نعم. له نور يعلوه يحسبه من لم يتأمله أشم. كث اللحية سهل الخدين ضليع الفم
مفلج الأسنان دقيق المسربة كأن عنقه جيد ديمة. نعم عفوا، كأن عنقه جيد دمية في صفاء الفضة، معتدل الخلق، باد متماسك، سواء البطن والصدر، عريض الصدر، بعيد ما بين المنكبين، ضخم الكراديس، أنور المتجرد. نعم، موصول ما بين اللبة والسرة، بشعر يجري كالخط، عاري الثديين والبطن ما سوى ذلك، أشعر الذراعين والمنكبين وأعالي الصدر، طويل الزندين، رحب الراح، شثن الكفين والقدمين، سائل الأطراف، أو قال شائل الأطراف، نعم. خمصان الأخمصين، مسيح القدمين نعم مسيح القدمين ينبع عنهما الماء، إذا زال قلعا، يخطو تكفيا. نعم. ويمشي هونا، ذريع المشية، إذا مشى كأنما ينحط من صبب، وإذا التفت جميعا، خافض الطرف، نظره إلى الأرض أطول من نظره إلى السماء، جل نظره الملاحظ، يسوق أصحابه ويبدر من لقي بالسلام. صلى الله عليه وسلم يا رسول الله. Okey, silakan baca terjemahan. Saya baca, Syekh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Hasan ibnu Ali radhiyallahu anhu menyatakan, aku bertanyakan pakcikku Hindun ibni Abi Halah yang merupakan seorang yang pandai menggambarkan sesuatu. Aku inginkan beliau menggambarkan padaku sifat-sifat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sama denganku. Hindun menjawab, tubuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam besar, wajahnya berseri seperti bulan purnama. Tubuhnya lebih tinggi daripada ukuran orang biasa yang pendek lebih rendah dari seorang yang tinggi renjung. Kepala baginda besar dan rambutnya ikal. Jika rambutnya panjang dan dia akan menyikatnya. Jika tidak disikat, rambutnya mengurai, tidak pernah melebihi sehujung bawah telinganya. Kulitnya cerah putih kemerahan, dahinya luas, bulu matanya lentik panjang. Kedua keningnya hampir bertemu. Antara kedua keningnya terdapat urat yang akan menjadi merah ketika baginda marah. Hidungnya mancung bercahaya. Sesiapa yang tidak memerhatikan dengan teliti akan menyatakan ia bengkok. Janggutnya lebat dan pipinya pauh. Mulutnya lebar, giginya berjarak. Dadanya berbulu halus, lehernya jinjang, cerah bagaikan perak. Tubuhnya cantik dan tegap. Perutnya sama rata dengan dadanya pula bidang. Antara dua bahunya luas. Bahagian tubuh yang tidak berbulu tampak bercahaya. Di antara dada dan pusatnya terdapat bulu-bulu halus bagaikan garisan. Titik dan perutnya tidak berbulu. Tangan, bahu dan bahagian atas baginda berbulu nipis. Tangannya panjang, telapak tangan lebar tapak tangan dan kaki tebal. Jari jemarinya panjang di tengah-tengah. Tapak kakinya tidak menyentuh tanah. Kedua-dua tapak kakinya halus sehingga tidak melekat air. Air yang mengenalnya akan terus hilang, tidak berbekas. Ketika berjalan, tubuhnya tegap. Baginda berjalan dengan tenang. Dengan langkah yang luas, baginda berjalan seolah-olah menuruni tanah yang curam. Ketika menoleh, baginda menoleh dengan seluruh badannya. Baginda sering menundukkan pandangan, memandang ke bawah dan mendongak ke atas. Baginda sentiasa melihat sesuatu dengan penuh perhatian. Semasa berjalan dengan para sahabat, baginda akan membiarkan mereka berjalan di hadapan. Setiap kali berjumpa dengan seseorang, baginda akan memulakan dengan salam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina. وبه حدثنا أبو موسى محمد بن المثنى نعم. حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن سماك بن حرب قال سمعت جابر بن سمرة يقول كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ضليع الفم أشكل العين منهوس العاقب. نعم. قال شعبة قلت لسماك ما ضليع الفم؟ قال عظيم الفم. قلت ما أشكل العين؟ قال طويل شق العين. قال طويل شق العين أو شق العين. قلت ما منهوس العقب؟
قال قليل لحم العقب. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jabir ibnu Samurah radhiyallahu anhu menyatakan bahawa Rasulullah SAW seorang yang besar mulutnya, matanya lebar memanjang dan tumitnya kecil. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. وبه حدثنا ناد بن سري حدثنا عبثر بن القاسم عن أشعث يعني ابن سوار. نعم. عن أبي إسحاق عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في ليلة أضحيان. نعم. أو بالكسرة في ليلة أضحيان وعليه حلة حمراء فجعلت أنظر إليه وإلى القمر فله عندي أحسن من القمر صلى الله عليه وسلم. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jabir ibnu Samurah radhiyallahu anhu menyatakan, aku melihat Rasulullah SAW pada suatu malam bulan mengambang. Baginda memakai baju berwarna merah. Aku pun melihat ke arahnya dan ke arah bulan. Sesungguhnya bagiku baginda lebih cantik daripada bulan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وسلم. Barakallahu fikum. Kita berhenti dekat sini. Dia lagi tak banyak sebenarnya. Satu, dua, tiga, empat. Lebih kurang dalam 4 hadis lagi. InsyaAllah tak apa. Tidak ada masalah insyaAllah. Berkat. Kalau minta izin berapa minit boleh ke? Atau tak apa, insyaAllah. Supaya kita jaga pada masa seperti mana kita kata 7.30 lah. Maafkan. InsyaAllah, dengan apa yang kita baca, ada berkat biiznillah SWT dan semoga insyaAllah ada manfaat. Biiznillah SWT kita akan sambung kelas yang akan datang pada hadis nombor 11 insyaAllah ta'ala. Barakallahu fikum. Terima kasih banyak pada semua yang hadir. Semoga Allah SWT terima pada kita semua insyaAllah. Dan standby esok insyaAllah untuk kita baca sama-sama. Dan siapa nak baca terjemahan boleh je. Bukan hanya khas pada pelajar Baitul Furqan. Siapa-siapa yang join dengan kita boleh insyaAllah. Dan cuba kita meriahkan majlis ini insyaAllah, majlis Rasulullah SAW, majlis yang ada dalamnya hadis baginda, bacaan hadis baginda Nabi Muhammad SAW, dengan kita share dengan ramai orang insyaAllah. Mudah-mudahan ramai yang dapat manfaat biiznillah subhanahu wa ta'ala. Dan cuba banyakkan salawat dan salam atas baginda Nabi Muhammad SAW. Nanti insyaAllah Ustazah akan share dengan kamu semua satu link untuk kita kumpulkan salawat sama-sama pada bulan yang mulia, bulan Rabiul Awal insyaAllah. Alhamdulillah kita buat sama-sama di Baitul Furqan sudah berapa tahun kita kumpulkan salawat. Jadi mudah-mudahan insyaAllah ada ramai yang buat sama-sama insyaAllah. Kita membanyakkan salawat dan salam atas baginda Nabi Muhammad SAW. Macam contoh hari ini pada apa yang kita baca hanya 10 hadis, lebih kurang kita dapat dalam, kalau ikutkan seperti mana saya kata, sekali bahasa Arab, sekali bahasa Melayu, sekali muda, sekali habis, maknanya 4 kali 10, maknanya 40 kali. Ini yang kita baca lebih kurang 40 kali. Tak salah kalau kamu bukan tasbih yang elektronik ke, kirakan berapa tasbih salawat kamu buat, tak kira pun tak ada masalah. Tapi supaya bagi kamu semangat untuk kita buat banyak-banyak insyaAllah subhanahu wa ta'ala. Nanti kita boleh masukkan jumlah salawat itu sama-sama di dalam link yang kita share ini. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Saya cuba buka insyaAllah. Tunjukkan pada semua. Okey. Kejap ya. Bismillah. Okey, link yang Ustazah hantar sekarang dalam grup. Nanti kita akan share juga dalam grup-grup WhatsApp. Jom salawat sama-sama insyaAllah kita buat. Alhamdulillah kita buat salawat ini atas baginda Nabi Muhammad SAW. Biasanya kita akan masukkan nama dekat sini. Saya letak dalam 3 bahasa, Melayu, Arab, Melayu dan juga bahasa English juga ada.
kita adalah buat masukkan jumlah nama dulu, masukkan nama. Ni tak boleh edit Ustaz lah. Okey, boleh, minta maaf. Okey, masukkan nama contohnya. Untuk masukkan Nadir. Masukkan nama, kemudian masukkan bilangan salawat, masukkan jumlah salawat yang telah dibaca. Contohnya hari ni yang saya kira lah, tak kira, yang saya kira adalah lebih kurang dalam 40 kali lah tadi baca salawat. Kemudian kita tekan dekat sini. Contoh, kita tekan dekat sini, nombor ni akan berubah bila bukan auto, manual. Kita setiap minggu ataupun setiap berapa hari kita akan tukarkan jumlah salawat ini. Maksudnya kita akan kira balik berapa banyak, kita akan tukar. Kenapa tak buat auto? Bukan lagi mudah, memang lagi mudah kalau buat auto. Tapi kalau ada orang yang masuk jumlah salah, kita susah lah nak buang, nak edit dan sebagainya. Jadi biarlah kita buat sendiri manual. Sebab kadang-kadang ada orang masukkan 2 kali. Ada orang salah masuk, dia tengok nombor tak berubah, dia tak berubah. Memang dia manual tu, bukan auto. Jadi marilah kita sama-sama kita buat jumlah salawat insya-Allah. Kita hanya tekan dekat sini. Kemudian dalam handphone pun sama ya. Dalam handphone pun sama. Kalau sudah dapat mesej ni, taqabbalallahu minna wa minkum, jazakumullahu khairan, maknanya sudah masuk dalam jumlah itu ya. Nanti insya-Allah pada kelas akan datang, maksudnya mungkin kita akan cubalah usaha setiap 3 hari update. Setiap 3 hari kita update berapa jumlah. Kita akan tengok nombor tu berubah. Alhamdulillah sekarang syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kita sudah sampai jumlah ini. Alhamdulillah ini kebanyakan daripada pelajar-pelajar Bait Al-Furqan. Daripada pelajar Bait Al-Furqan. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Tidak boleh kata ramai ya, ada beberapa kali ada beberapa orang luar join dengan kita, Masya Allah, tapi kebanyakan daripada pelajar Bait Al-Furqan. Ada orang yang buat juga dengan kita pun, dia kumpulkan salawat bagi pada keluarga satu anak, bagi dia baca 100 kali, kemudian dia kumpulkan jumlah itu hantar pada kita juga. Kita buat apa tujuan kita buat ada kumpul-kumpul salawat dan sebagainya? Awalan, yang pertama adalah untuk kita naikkan semangat masing-masing sama-sama untuk apa? Untuk banyakkan salawat dan salam atas baginda Nabi Muhammad SAW. Dan insya-Allah di hari khatam kitab ini, insya-Allah Subhanahu Wa Taala kita akan doa Allah Subhanahu Wa Taala, ya Allah, dengan berkat salawat yang kami buat ini, ampunkan dosa kita, sampaikan hajat kita. Mudah-mudahan jadi dengan salawat itu Allah Subhanahu Wa Taala beri pada hajat kita semua. Nah, jadi insya-Allah Subhanahu Wa Taala kita akan buat sama-sama biiznillah Subhanahu Wa Taala. Cuba kita usaha insya-Allah kita share dengan kawan, keluarga, mudah-mudahan ada ramai yang dapat manfaat. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu fikum, jazakumullahu khair. Hadza wallahu taala a'lam bisawab. Subhanallahi wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammadin nabiyyin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair Syekh. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih, Syekh. Sama-sama. Barakallahu fikum. Waalaikumsalam, Syekh.